confirm COVID-19 ialah satu senjata biologi. Milik siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik, yang dalam sihat-sihat belaka, walaupun masing-masing mungkin tengah serabut juga dalam tempoh PKP yang extended ni. Hari ni saya nak berkongsi sedikit dengan sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, satu artikel yang saya baca. Maknanya ini antara isu lah yang sedang orang cakapkan. Tak berkesudahan tetapi valid, menarik dan mungkin bagus untuk kita fikir-fikirkan dalam keadaan di mana mungkin kita duk asyik fikir benda-benda yang menserabutkan kepala ni. Jadi cuba kita keluar sikit dan kita cuba baca beberapa benda yang sedang sebenarnya dibincangkan di peringkat antarabangsa. Ada satu artikel lah, kita pun tak pastilah artikel ni sejauh mana dia punya kajian dia. Tapi kita consider lah, kita baca semua benda tapi kita consider lah apa yang ada dalam ni, mungkin ada logiknya sendiri. Artikel ni menyebut bahawa COVID-19 ketika dia mula-mula merebak, memang hanya beberapa buah negara sahaja yang infected, yang terlibat. Katanya dalam 25 buah negara sahaja, 25 buah negara sahaja yang terlibat dalam gelombang yang pertama, first wave. Dan semua negara-negara ni biasanya mengatakan ianya datang daripada orang-orang yang datang dari China, sebab di sana dikatakan bermulanya virus tersebut. Jadi orang yang dari China ni bawa masuk virus tu, mungkin dia jadi turis, dia jadi businessman dan sebagainya, bawa masuk ke negara-negara yang awal first wave 25 ni. Walau bagaimanapun, sebulan lepas tu, second wave, menurut artikel ni, dia infect 85 buah negara secara serentak. Ini yang banyaknya di Eropah dan sebagainya. Jadi dia mula mempersoal, artikel ni persoal, kalaulah virus ni sebuah virus yang natural, macam mana dalam second wave dia boleh cepat sangat merebak ke 85 buah negara tanpa dia betul-betul ada virus asal yang macam di Wuhan tu? Adakah hanya dengan direbakkan oleh orang tu begitu cepat dia boleh pergi ke sana sini sampai boleh infect 85 buah negara dalam gelombang yang kedua? Jadi artikel ni, apa point dia nak cakap ialah, dia kata virus transmission ataupun penyebaran virus yang berlaku, assumption dia, speculation dia, mustahil berlaku secara natural, tetapi dia dilakukan oleh orang-orang yang memang sengaja membawa virus-virus ini ke negara-negara tersebut, dan mungkin negara-negara tersebut ialah negara-negara yang tersasar, negara yang disasarkan. So, isu yang kita nak bincang hari ni lah. Kita sendiri pun nampak dalam situasi kita hari ni, COVID-19 ni awalnya kita ingat dia akan jadi satu, memanglah dia pandemik tapi kita berharap dia satu pandemik yang pendek, yang tidak terlalu meluas kesan dia. Pemandangan kita pun, dunia pun bukanlah kali pertama berdepan dengan pandemik. Mungkinlah zaman Black Death dulu tu logik lah, orang tak tahu nak buat apa, kajian pun tak banyak, data pun tak banyak dan sebagainya. Tapi kita pun fikir di zaman kita dengan segala macam teknologi, dengan segala macam kajian saintifik, dengan data dan sebagainya, kita patutnya boleh overcome virus ataupun pandemik yang ada ni. Cumanya kita akhirnya pada waktu inilah kita nampak COVID-19 ni dia punya impact dia dah macam impact berlakunya sebuah peperangan. Dari sudut apa? Saya fikir ada dua benda. Dari sudut ianya melakukan disruption, mengganggu sistem. Sistem ni maknanya semua benda lah. Sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem ekonomi dah memang kita sendiri pun semua nampak. Sistem sosial, manusia dah tak berjumpa, kena lockdown dunia, akhirnya
orang tak berjumpa, cakap pun jauh-jauh kan. Jadi ini bukan sistem sosial yang biasa. Maknanya ada gangguan ke atas sistem sosial ni. Sistem pendidikan kan, berapa ramai dah haru biru dah jadual, bila nak exam, bila nak belajar, itu ini dan sebagainya. Dan macam-macam lagi, malah sistem politik pun kan. Jadi dari satu sudut, impactnya nampaknya disruption yang berlaku, dan yang kedua damage yang berlaku pun. Damage kepada mungkin perbendaharaan negara, kewangan negara, maknanya duit pun habis, sumber tenaga pun habis kan. Frontliner kita siang malam dah bermacam-macam shift dah strain, maknanya keluar dah habis kita punya resource yang ada ni. So kira macam damage dan ramai juga yang terkorban, dan tidak kurang ramai juga yang dijangkiti oleh COVID-19 ni. Biasanya dua benda ni, disruption and damage ni, kalau kita tengok nak berlaku dalam skala global yang ada pada hari ni, biasanya ianya berlaku masa perang. Masa perang. Mudah cerita lah, masa bila lagi manusia ni tak berani duduk kat luar rumah dan duduk berlindung dalam tempat yang paling selamat masing-masing. Mungkinlah hari ni kita tak duduklah dalam bunker kan, dalam bilik kebal. Kita duduk dalam rumah masing-masing. Tapi bila lagi kita ni takut nak keluar rumah dan berlindung dalam rumah? Biasanya masa perang kan. So, kalau tengok memang akhirnya kita boleh simpulkan pada awal ni, memang kesan COVID-19 ni macam perang. So, apa saya nak bawa kat sini? Apa isunya? Berkait dengan tadi yang saya bacakan artikel awal tadi. Kelihatannya di sini, seolah-olah COVID-19 ini, adakah dia memang betul-betul satu wabak yang natural? Ataupun wabak ini memandangkan kesan dia tu macam perang? Mungkinkah wabak ini sebahagian daripada perang ini? Mungkinkah wabak ni, coronavirus ini, ialah satu mekanisme untuk berperang? Ataupun dalam bahasa mudah, adakah COVID-19 ni sebenarnya satu senjata biological agent kepada, tak kisahlah kan, persoalan siapa yang deploy, siapa yang melaksanakan tu, satu persoalan lah. Apa objektif dia pun satu persoalan juga. Regardless persoalan-persoalan tersebut kan, kita nak bincang satu isu yang sebenarnya orang kadang-kadang malas nak bincang sebab pening, ataupun kadang-kadang orang just dismiss saja sebab terlalu macam katanya teori konspirasi. Tapi di sini kita cuba bincang, adakah COVID-19 ni boleh atau tak boleh dilihat sebagai satu senjata biologi. Okay? Jadi isu tu yang kita nak tengok hari ni, dan kita cuba tengok secara rasional dengan fakta dan sebagainya. Disclaimer, saya bukanlah pakar mikrobiologi, saya bukan pakar virus dan sebagainya. Tapi, penonton sekalian, hari ni banyak bahan bacaan kan. Dan bahan bacaan yang dulu terhad kepada orang-orang yang di universiti saja pun, hari ni kita pun boleh baca kan. Jadi bila saya selidik, saya baca sikit-sikit lah. Nak kata ni kajian sangat pun tak lah. Tapi kita baca beberapa bahan bacaan. Jadi saya kongsikan bahan-bahan bacaan yang saya baca ni dengan sidang penonton semualah pada hari ni. Baik. Adakah COVID-19 tu senjata biologi ataupun tidak? Okay. Pertama kita kena faham dulu tentang senjata biologi. Ada orang kata senjata biologi ni is something from film. Benda yang datang dari filem lah. Memang betul. Dulu saya ada sebut dalam video sebelum ni juga kan. Ada macam-macam teori-teori yang dipopularkan dalam filem. Antaranya ialah penggunaan biological agent untuk menyerang satu-satu pihak tertentu. Cumanya, kalaulah kita masih rasa itu hanya benda daripada filem, ataupun itu ialah teori-teori konspirasi orang yang imajinasi tinggi, hakikatnya dalam realiti, penggunaan senjata biologi dia bukanlah satu benda yang bersifat teori konspirasi pun. Dia is no longer a theory. Dia bukan lagi teori, tetapi dia adalah satu benda yang memang realiti, digunakan secara real. Sebab tu kalau kita perasan pun kan, kalau kita buka pun baru-baru tahun lepas, kita punya Kementerian Pertahanan dah membentangkan pun satu kertas putih pertahanan yang menceritakan macam mana negara kita ni akan buat dasar-dasar yang melibatkan pertahanan. Kalau perasan, dalam kertas putih ni pun dah ada mention tentang salah satu bentuk peperangan yang mungkin kita akan alami, ataupun salah satu bentuk ancaman yang mungkin kita akan temui apabila kita duduk di negara kita ni. Apa dia? Ancaman ni disebut sebagai non-conventional threat, ataupun
peperangan yang bersifat bukan konvensional, bukan biasa. Sebab apa? Dia melibatkan NBC. Apa dia? Nuclear, biological and chemical warfare. Maknanya perang yang melibatkan nuklear, senjata nuklear, perang yang melibatkan senjata kimia, perang yang melibatkan senjata biologi ialah ancaman yang valid dan memang ancaman yang difahami dalam sektor atau dalam bidang keselamatan. So, penggunaan senjata biologi ni something yang real. Memang orang faham berlaku. Jadi bahkan kalau kita tengok dalam peperangan dunia pun kalau orang kata apa pernah berlaku ke macam ni, sebenarnya dalam sejarah pun sebenarnya dah banyak contoh kan. Kalau nak baca lanjut boleh baca dalam laman web www.focus.my, ada beberapa sorotan ringkas. Saya ceritakan sikit di sinilah. Maknanya dalam sejarah dunia sendiri pun penggunaan senjata biologi ni dah berlaku. Misalnya kita tengok di kurun ke-14. Kurun ke-14 tentera Tatar. Ini zaman Mongol tengah berleluasa. Mongol tengah cuba meluaskan empayar dia. Tentera Tatar dikatakan mencampak mayat-mayat manusia. Mayat-mayat mungkin tentera dia sendiri. Kan mayat ni kan bila dia dah busuk dan sebagainya kan ada banyak bakteria, virus dan sebagainya. Dia gunakan catapult untuk campak mayat-mayat tersebut masuk ke dalam bandar yang dia nak jajah. Kan? Dan dalam kes ni bandar tu ialah bandar Kaffa nama dia. Hari ni di Ukraine, bandar Crimea di Ukraine tu nama dia dulu ialah Kaffa. Dia buat macam tu supaya merebaknya penyakit dalam bandar tersebut dan akhirnya mereka boleh mudah untuk jajah. Ini biasanya disebut dalam sejarah penggunaan senjata biologi ataupun penggunaan biological agent sebagai mungkin antara fenomena terawal. Cara fikir orang macam mana nak lumpuhkan orang belah sana dengan penggunaan benda-benda bersifat biologi. Yang moden sikit, kita tengok yang moden sikit. Mungkin tadi tu ada orang petikai juga, ada orang kata, iya ke sebenarnya dicampak mayat tu untuk sebarkan bakteria? Mungkin iya, mungkin tidak kan. Tapi logiknya ada lah. Okay, kita tengok dalam sejarah perang moden sikit. Kita tengok dalam Perang Dunia Pertama. Antara pihak yang memang direkodkan menggunakan biological agent ialah Jerman. Pihak Jerman dalam Perang Dunia Pertama, dia telah menggunakan bakteria-bakteria. Antaranya anthrax. Anthrax ni digunakan untuk buat jangkitan penyakit ke atas binatang. Binatang apa? Binatang yang nak dieksport. Sama ada binatang tu untuk tujuan makan atau untuk tujuan digunakan dalam perang lah. Zaman Perang Dunia Pertama ni orang masih lagi guna kuda kan, nak berperang kan. Jadi antara contohnya kuda yang nak dieksport ke Perancis masa tu ataupun kuda-kuda yang digunakan oleh tentera Perancis masa tu cuba diinfekkan, cuba dijangkitkan oleh tentera Jerman dengan virus ataupun bakteria ni supaya kuda-kuda ni dah tak boleh guna dalam peperangan. Jadi benda ni berlaku. Sama juga pada masa yang lebih kurang maknanya selepas tu ketika Nazi tentera Nazi, rejim Nazi menahan ramai orang masuk dalam kamp-kamp dia. Tahanan di kamp Nazi ni dikatakan juga dijangkitkan dengan sengaja dengan bakteria dan virus supaya diorang ni akan infected, jadi lagi mudah lah, tak payah tahan dah dalam penjara, mati je terus. Dan sebahagian daripada mereka juga digunakan untuk uji kalau virus ni terkena kepada orang Jerman sendiri, apa dia punya antidote dia, apa penawar dia tu, uji juga pada kamp-kamp orang yang ditahan, musuh-musuh yang ditahan dalam kamp Nazi. Dan Jerman juga pernah melakukan satu pencemaran, Allahualam pencemaran bentuk apa, tapi yang diceritakan ialah dia taruhkan bahan-bahan kumbahan, maknanya tai, najis apa dan sebagainya, diletakkan di dalam kawasan tadahan air bersih di satu kawasan yang menjadi sumber air kepada musuh mereka. Jadi kesan daripada penggunaan yang agak banyak mungkin dia bukanlah senjata utama pada masa tu. Kita pun tahu perang yang konvensional, perang yang biasa tu berjalan dan banyak lagi diceritakan. Tapi benda ini akhirnya disedari dan beberapa kuasa-kuasa lain, misalnya British, misalnya juga US ketika Perang Dunia Kedua dan selepasnya juga masing-masing membangunkan projek serangan biologi
untuk mereka sama ada mereka ni nak bersedia atau mereka ni nak gunakan, wallahu alam, mereka saja yang tahu. Tapi British dan US masing-masing ada projek khas khusus untuk senjata biologi. Bukan sahaja tentera-tentera yang rasmi, kita juga baca dalam sejarah ada kumpulan-kumpulan kecil pun. Kumpulan-kumpulan, kita boleh kata kumpulan pengganas lah. Kumpulan-kumpulan yang ada niat mengganas, niat nak melakukan teror, nak melakukan suatu aksi-aksi yang tertentu ke atas golongan secara mass, orang-orang awam. Berlaku juga kes, contohnya ketika tahun 70-an atau 80-an ada satu cult, Indian cult di US, dia menggunakan bakteria untuk mencemarkan makanan di satu bandar. So impact dia dah lebih kurang 700-800 orang, bandar kecil lah 700-800 orang masuk hospital serentak. Tak ada orang yang mati sangat, tapi maknanya dia gunakan tu untuk cemarkan makanan di satu restoran, sehingga orang yang makan di situ semua masuk hospital dan akhirnya terkesan satu bandar tu terkesan. Dan ada juga kumpulan-kumpulan yang pernah pun membincangkan penggunaan virus seperti Ebola untuk buat serangan besar-besaran kepada orang awam. Baik. Ini apa yang berlaku dalam sejarah, maknanya it is a real thing, benda yang dah pernah berlaku. So apa yang mereka gunakan ni sebenarnya inilah yang dinamakan sebagai senjata biologi, atau mungkin kita nak sebut senjata yang melibatkan biological agent. Apa tu biological agent? Okay, saya rujuk ini dalam satu artikel jurnal yang memang ditulis oleh seorang pakar microbiology. Katanya biological agent yang boleh menjadi senjata ialah biological material consisting of an infectious agent or a toxin produced by bacteria, plants or animals. Apa sahaja material biologi yang boleh merebak sama ataupun toksin, sama ada ianya dihasilkan oleh bakteria, dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, dihasilkan oleh binatang. Jadi bakteria, tumbuh-tumbuhan dan binatang ni memang boleh menghasilkan satu material yang boleh menjangkiti dan memberikan kesan kepada orang-orang lain. Sama ada dia boleh menjangkit kepada manusia ataupun tidak, itu isu nombor 2. Jadi kenapa agaknya orang nak menggunakan senjata biologi ni? Okay, ada beberapa kelebihan yang wujud pada this biological agent ni, yang menyebabkan sebenarnya kalau kita cerdik, kalau orang fikir-fikir kan, betul juga, baik guna yang ini je kalau memang betul kita nak menyerang satu-satu negara. Sebab apa? Yang pertama, ni kelebihan biological agent seperti yang disebutlah artikel jurnal tu. Kelebihan yang pertama ialah obviously dia invisible. Tak ada orang nampak. Kan? Berbanding macam nak menyeludup, nak menyembunyikan senjata nuklear kan susah kan. Maknanya reaktor nuklear apa semua sebagainya, orang susah nak sembunyikan. Tetapi senjata biologi invisible, tak ada orang nampak. Susah nak nampak dengan mata kasar lah. Tidak ada bau dan rasa, dan tidak ada bunyi, senyap. Kan? Jadi orang tak sedar pun dia diserang. Orang tak perasan pun sebenarnya senjata tu sudah pun digunakan ataupun serangan dah pun berlaku. Kan? Very silent. Yang kedua, berbanding nak buat senjata nuklear, nak buat kereta kebal, nak buat peluru berpandu, nak melatih tentera-tentera infanteri yang ramai, kos untuk membangunkan senjata biologi ni sangat rendah. Menurut artikel jurnal tersebut, kosnya hanyalah 0.05% daripada kos pembangunan senjata nuklear, estimated 0.05%. So daripada berbelanja bilion sebuah negara, why not dia buat satu benda yang efek dia sama tapi kos jauh lebih rendah, kan? Dan ini juga yang menyebabkan ramai orang yang tak ada duit sangat tapi nak mengganas, jadi dia akan pergi kepada penggunaan senjata biologi.